يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي وفقنا لعبادته وجعل هذا اليوم فرحا لعباده المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمين والمسلمات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi yang barakah ini kita tergolong antara hamba yang terpilih mendapat undangan ilahi, berpeluang menyempurnakan sembahyang sunat Aidil Adha di rumah Allah secara berjamaah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah serta meninggalkan segala larangan. Bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Semoga kita menjadi insan beriman dan bertakwa, selamat di dunia maupun di akhirat. Amin. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34 dan 37. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Bermaksud dan bagi setiap umat kami mensyariatkan penyembelihan korban atau lain-lainnya supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu iaitu Tuhan yang Maha Esa, kerana Ia berserah dirilah. Kerana itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. La yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum walitukabbiru. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Bermaksud
Daging dan darah korban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas berdasarkan takwa daripada kamu. Demi Allah, demikian Allah memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu, supaya kamu mengagungkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuk. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang berusaha supaya baik amal. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dalam bulan Zulhijjah terkandung hari-hari tasyrik. Bermula pada 10 Zulhijjah, berakhir pada 13 Zulhijjah. Pada hari-hari tersebut, umat Islam yang menyempurnakan haji akan melakukan ibadah melontar ketiga-tiga jumrah. Dilakukan untuk memperingati peristiwa Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS melontar ke anak batu pada syaitan yang menjelma dengan tujuan mahu mesongkan akidah kedua-dua Nabi besar tersebut. Ketika kedua mereka telah nekat melakukan ibadah korban sebagai bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil iktibar daripada semana pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, umat Islam disyariatkan melakukan ibadah korban setelah mendirikan sembahyang sunat Aidil Adha. Hingga hari ke-13 Zulhijjah, ibadah korban dilakukan dengan membelanjakan sebagian harta kurnian ilahi untuk sembelihan haiwan ternakan, lalu diagihkan dagingnya kepada mereka yang memerlukan. Hukum melaksanakan ibadah korban ialah sunat muakkad. Itu sunat yang sangat dituntut bagi yang baligh, berakal dan berkemampuan untuk melaksanakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Bermaksud dirikan sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, iaitu sembahyang Aidil Adha. Dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Manakala hukumnya makruh bagi yang mampu jika meninggalkan ibadah korban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, siapa yang mempunyai kelapangan itu mampu untuk berkorban tetapi dia tidak berkorban, maka janganlah dia datang mendekati tempat sembahyang kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayat 37 surah Al-Hajj yang telah kita baca di awal khutbah tadi menjelaskan tujuan sebenar mensyariatkan ibadah korban. Ibnu Katsir menegaskan bahawa korban dilakukan bertujuan mendekatkan diri kepada Ilahi yang telah mengurniakan pelbagai nikmat, juga untuk menjelaskan perbezaan amalan korban masyarakat Arab Jahiliyah pada suatu ketika dulu yang mempersembahkan haiwan sembelihan dengan cara meletakkan daging dan darah korban di hadapan berhala-berhala yang berada di sekeliling Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa bukan darah dan daging yang sampai kepadanya, akan tetapi keikhlasan niat dan kesanggupan mengorbankan harta ketika melakukan ibadah korban sebagai bukti takwa kepada Tuhan. Takwa mengajar erti sifat hambaan yang sebenar. Takwa menjernihkan sakit-sakit kotoran yang terpahat di dalam jiwa. Takwa menyedarkan manusia untuk sentiasa berjiwa pemurah, bercakap benar dan bersifat merendah diri. Wahai anak-anak Adam yang dilimpahi rahmat Ilahi, ibadah korban menuntut ummah mensyukuri kurnian Ilahi pada waktu yang sama memupuk sifat ihsan. Kelebihan rezeki yang dikurniakan Ilahi pada sebahagian kita membolehkan kita melengkapi antara satu sama lain. Dalam suasana harga barang makanan yang semakin mahal, ramai orang ketika ini mampu sekadar menyediakan makanan yang paling asas untuk keperluan keluarga. Dan mereka hanya mengimpikan untuk mendapat menjamah bahan makanan yang berharga mahal, menginsafi kesusahan mereka yang miskin,
dan menginsafi mereka yang hidup ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ibadah korban memberikan peluang kepada kita untuk mengamalkan semangat menghulurkan bantuan kepada orang-orang yang tidak dikurniakan nikmat harta yang lebih. Beruntung bagi mereka yang melakukan ibadah korban dengan penuh keikhlasan semata-mata kerana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila ibnu Adam min 'amalin yawm an-nahl ahabba ila Allah min ihraq ad-dam wa innahu la yuqta yawm al-qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a bil ard wa tibu biha nafsan." Bermaksud, tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah daripada Bani Adam ketika Aidil Adha selain menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya haiwan itu akan datang pada hari kiamat sebagai saksi dengan tanduknya, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah haiwan korban telah terletak di satu tempat di sisi Allah sebelum mengalir ke tanah. Kerana itu bahagiakan dirimu dengannya. Hadis riwayat Tirmizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Beberapa perkara yang perlu disampaikan pada khutbah kali ini. Pertama, menyambut Aidil Adha dengan sifat kesyukuran. Banyakkan bertakbir, membesarkan Allah sepanjang hari, diikuti pada hari-hari tasyrik. Jauhi amalan-amalan munkar, lara, kosong, sia-sia yang menyebabkan dosa. Yang kedua, mengutamakan pengagihan daging korban kepada golongan fakir miskin. Ketiga, menjadikan pedoman intisari khutbah Hajjatul Wada yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagiannya yang berbunyi, "Wahai manusia, penciptamu adalah satu, dan nenek moyangmu juga satu. Kamu semua daripada Adam, dan Adam diciptakan daripada tanah. Yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Dan tidak ada kelebihan bagi orang Arab maupun bukan Arab, bagi yang berkulit merah atau orang berkulit hitam, atau orang berkulit hitam atas yang berkulit merah, jika bukan dengan ketakwaan." Lalu diambil iktibar semangat yang terkandung di sebalik ibadah haji, yaitu ibadah yang menghimpunkan pertemuan ummah dari serata pelosok dunia, mengabdikan diri sebagai hamba kepada penciptanya, berkedudukan sama di sisi ilahi kerana kelebihan seorang hamba itu terletak pada takwa. Perkara keempat, menyampaikan niat yang bersungguh untuk menunaikan rukun Islam kelima, iaitu mengerjakan ibadah haji. Bermula dengan melakukan perancangan awal, mendisiplinkan diri, menabung simpanan secara bulanan, dan mendaftar permohonan mau menunaikan haji. Semoga niat ini dimakbulkan oleh Ilahi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك
الغيبة والحرم وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي قاسم سيدنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي القدر الجليل ساداتنا أبي وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي بعث رسوله بالحنفية السمحة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى قيام الساعة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكبروا تكبيرا. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan dijauhi dari segala apa yang dicegahnya. Kita berkumpul pada hari kebesaran Aidil Adha ini semata-mata untuk menyatakan kesyukuran kehadirat ilahi yang menjadikan kita dalam golongan orang muslim yang menyerah diri kepada Tuhan sekalian alam. Korban merupakan satu bentuk ibadah yang amat besar pengertiannya kepada seorang hamba. Ia merupakan tanda yang benar iman dan penyerahan diri kepada Allah Tuhan yang Maha Agung. Ibadat korban memerlukan seseorang menzahirkan sifat kehambaan yang penuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklum, pensyariatan ibadah korban berkait rapat dengan peristiwa ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Bayangkanlah betapa cekarnya hati Nabi Ibrahim ketika menerima wahyu untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Tanpa sedikit pun teragak-agak dalam melaksanakan perintah Allah. Peristiwa ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat ayat 103. Setelah keduanya berserah diri, bulat-bulat menjunjung perintah Allah, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk darah. Kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami, serta kami menyerunya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak berharap kepada sembelihan itu sedikit pun. Namun Dia ingin menguji dan menjadikan seseorang itu hamba Allah yang benar-benar yakin kepadanya. Setiap kesenangan atau musibah yang menimpa hendaklah diterima dengan hati yang tunduk kepada ketentuan Allah yang penuh hikmah. Inilah ciri orang mukmin yang dijanjikan Allah mendapat kebaikan
sama ada ketika kesenangan ataupun musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra'u syakara, fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairan lahu." Sangat hebatlah sifatnya orang yang beriman. Semua keadaannya adalah baik baginya, dan ini tidak didapati pada selain daripada orang mukmin. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Jika dia mendapat kesusahan, dia bersabar, dan sabar itu baik juga baginya. Hadis riwayat Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersempena dengan Aidil Adha ini, kita sama-sama memperingatkan beberapa perkara yang berkaitan adab dan sunnah pada hari kebesaran ini. Pertama, pastikan ibadah korban dilakukan dengan sempurna syaratnya agar ia menjadi sah sebagai korban. Antaranya ialah menyedekahkan sebahagian daripada daging korban kepada fakir miskin. Begitu juga setiap bagian korban adalah diniatkan di atas satu penama sahaja, tidak boleh bergabung niat pada satu bahagian. Yang kedua, tidak boleh menjadikan bahagian korban sebagai upah kepada penyembelih, bahkan hendaklah diberikan upah yang berasingan. Ketiga, korban yang dinazarkan tidak boleh dimakan sedikit pun oleh orang yang bernazar, dan ahli keluarganya yang buat tanggungannya juga tidak boleh. Keempat, sunat untuk bertakbir setiap sembahyang, sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat, bermula daripada subuh 9 Zulhijjah hari Arafah hingga asar pada 13 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengakhiri khutbah, marilah kita sama-sama mengambil peluang untuk menghidupkan syiar berkorban pada hari yang mulia ini. Bertakbir ketika menyembelih haiwan korban, dan sama-sama bergotong royong menghidupkan semangat persaudaraan. Jadikan hari yang mulia ini sebagai asbab kepada persaudaraan ummah yang dapat menjamin kesejahteraan dan kedaulatan agama Islam di bumi yang bertuah ini. Al-Quran mengingatkan daging korban, daging antara binatang korban itu atau hadiah itu tidak sekali-kali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin, wal mu'minina wal mu'minat, amin, wa aslih dhata bainahum, amin, wa baina qulubihim, amin, waj'al fi qulubihim al-iman wal hikmah, amin, wa thabbithhum ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Ya Allah ya rabbal alamin, amin. Mudahkan para jamaah yang menjadi tetamu
di Ka'bah menyempurnakan ibadah haji. Amin. Kurniai mereka keafiatan. Amin. Jauhi mereka daripada sebarang petaka. Amin. Selamatkan perjalanan mereka untuk kembali bersama keluarga. Amin. Terimalah ibadah korban yang dilaksanakan oleh hamba-hambamu. Amin. Ya Hafiz, kami mohonkan perlindunganmu. Amin. Melindungi kami dan keluarga kami daripada sebarang bencana Amin. dan kemalangan. Amin. Ketika menyambut Aidil Adha, Amin. kurniai kami keafiatan dan keselamatan yang berkekalan. Amin. Ya Allah, berkati hamba-Mu yang melaksanakan tuntutan zakat, wakaf dan sedekah. Amin. Kurniai rezeki yang berlipat ganda kepada mereka. Amin. Serta sucikan harta dan jiwa mereka. Amin. Ya Malikal Mulk, jauhi negara kami daripada kehancuran. Amin. Disebabkan perbuatan-perbuatan tidak bermaruah. Amin. Serahkan tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang amanah dan ikhlas. Serta Amin. tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melakukan keadilan berdasarkan hukum Allah. Amin. Ya Allah, Ya Ya Allah, Ya Ya Allah. Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل